Assalamualaikum and hi semua. Okay, so untuk video ni, video pertama untuk chapter 8. Tetapi basically untuk first part of chapter 8 ni, saya hanya akan go through laju sebab saya dah minta awak baca the first 3 pages dalam chapter 8. So kita just recap saja sedikit. Okay, tentang apa yang awak baca. Okay, so sebelum saya start, kalau kita tengok chapter 8 ni, okay, dia ada 3 benda yang berbeza. Kita ada heat, kita ada gas law dan juga thermodynamic. So basically untuk chapter 8, subtopik yang pertama 8.1 dia akan ceritakan pasal heat. Okay. Subtopik yang kedua dia akan ceritakan pasal gas law yang awak dah cover time SPM saya rasa, Boyle, Charles dan juga pressure law. Dan subtopik yang ketiga kita akan ceritakan pasal thermodynamics. So okay, so untuk heat, first subtopic untuk chapter 8, okay, topik dia adalah heat. Okay, so apa yang awak kena tahu adalah heat ni adalah satu energy. Okay, so bila saya kata dia energy dan unit dia mesti joule. Okay, so unit for energy is always joule. Okay, macam awak belajar kinetic energy, potential energy dan sebagainya lah. Okay, kemudian kita kena tahu, okay, heat ni dia akan flow, okay, through a process called conduction. Okay, so macam mana dia flow? Okay, dia mesti flow daripada region with high temperature to a region with low temperature. Okay, kalau dua objek, dia mesti indirect contact. Kalau satu objek pun, okay, kalau ada perbezaan temperature, heat tu masih lagi flow lah as long as ada difference in temperature. Dan temperature adalah berbeza dengan quantity heat. Okay, kalau temperature, ni adalah unit bagi heat. Okay, kalau temperature unit dia adalah degree Celsius ataupun Kelvin. So, ini adalah unit bagi temperature. Okay, so kalau kita nak tahu apa definition temperature, dia adalah measure of hotness. Okay, kepanasan sesuatu objek tu. Alright, so itu tentang heat in general. Okay, kemudian awak kena tahu juga, okay, apa yang berlaku pada partikel dalam objek tu apabila objek tu is heated. Okay, sebab kita kena tahu yang heat tu akan flow apabila satu region panas, satu region sejuk. Okay, macam mana heat tu boleh flow daripada higher temperature to low temperature. So, what happened to the movement of the particle? Okay, so mungkin apa yang kita boleh conclude dekat region yang high temperature, particle tu dia akan vibrate lebih compare to particle dekat low temperature. Okay, more vigorous in high temperature compared to the low temperature. So ada collision between the particles. Okay, bila ada collision between the particles, dia akan berlanggar dengan partikel-partikel yang berdekatan dengan dia. Kemudian kat situ berlakunya heat flow. Alright, so itu in terms of atomic scale lah. Okay, so kena baca in detail lagi apa yang berlaku. Okay, okay, kalau kita tengok dekat page seterusnya ni, okay, saya ada bagi satu contoh. Pan on a hot stove. Okay, so bila kita panaskan sesuatu objek, okay, satu region dia akan panas, tapi region yang di satu end akan panas, di other end tu mungkin dia belum panas lagi. Okay, tetapi at one point, heat tu akan transfer. Okay, heat tu akan flow, menyebabkan the whole object tu akan ada satu temperature nanti. Okay, so kena faham apa yang berlaku pada partikel ataupun kita panggil atom dekat dalam objek tu. Macam mana dia boleh berlakunya pelanggaran disebabkan heat to transfer. Okay, so seterusnya, okay, bila kita cerita pasal heat, kita kena cakap pasal rate of heat flow ataupun rate of heat transfer. Rate, okay. Perkataan rate tu menunjukkan kita kena measure with time. Berapa lama heat tu nak transfer daripada satu point ke satu point. Alright, so in general, kita kena tahu kalau kita buat comparison antara metal dan non-metal, okay, kita tahu metal ni very good conductor compared to non-metal. Contoh metal, kita ambil copper. Kalau kita heat copper, dia punya rate of heat flow tu lagi laju compared to kalau kita heat, contoh apa, kita heat wool ataupun kita heat panaskan paper. Okay, so kena faham yang metal dia lebih laju dia punya rate of heat transfer. Rate of heat transfer of metal is higher compared to non-metal. Okay? Kadang-kadang kita boleh conclude juga non-metal ni sebenarnya tak boleh langsung conduct heat. Okay?
kenapa, kena tahu kenapa. Okay, so reason dia ada dekat sini. Kenapa saya cakap yang metals adalah good conductor. Main thingnya awak belajar dalam chemistry disebabkan dia ada large number of free electron. Dia yang akan transport the heat. Okay, so heat flow disebabkan free electron tu tadi. Ditambah lagi dengan vibration ataupun collision between the molecule tu tadi. Okay, tetapi kalau non-metal, reasonnya dekat sini. Okay, kenapa? Disebabkan kita tahu partikel-partikel dekat dalam tu, dia ada large distance. Okay, so collision tu dia akan susah untuk berlaku. Alright, so itu adalah non-metal. Bukan non-metal lah. Dia lebih kepada reason ni, lebih kepada poor conductor. Okay, poor conductor. Alright, so okay, bila saya cakap pasal rate of heat transfer tu tadi, okay, rate of heat transfer kita nak tahu apa formula untuk kira rate of heat transfer tu tadi. Okay, so kita tengok situation ni, okay, situation dekat dalam diagram ni kita ada T1, kita ada T2, okay, tetapi T1 is greater than T2 bermaksud this is high temperature, ini low temperature lah. Okay, high T, low T. Alright, so kemudian obviously kalau ada difference in temperature, dia ada flow of heat dan kita kena tahu flow of heat kita mesti ke kanan dalam kes ni. Okay, mesti ke kanan. Kenapa ke kanan? Sebab T1 is greater than T2. Okay, so untuk kita represent ataupun untuk kita calculate rate of heat transfer, okay, dia ada satu formula dekat bawah ni dalam page 3 yang awak dah pun baca sebenarnya. Dan saya minta awak keluarkan unit kan. dq over dt equals to negative ka dt over dx. Okay, so kita tengok satu persatu. dq over dt dekat sini. Okay, so rate of heat flow. Bila saya kata rate of heat flow, bermaksud Q ni mesti adalah heat amount of heat flow. Okay, amount of heat flow. Sebab rate tu dia mesti hyper dengan time. So Q adalah amount. Q ni tadilah, yang itulah yang saya cakap tadi. Okay, Q adalah amount of heat flow. Dan Q mesti unit dia adalah joule. Okay, so bila kita combine, dia jadi dQ over dt, dia akan jadi joule per second. Okay, so itu adalah unit bagi rate of heat flow. Kemudian temperature gradient. Temperature gradient, kalau kita faham, dt ni adalah perubahan temperature. Okay, perubahan temperature. Okay, kita skip dulu temperature gradient, kita pergi kat bawah tu. Change in temperature. dt. Okay, so change in temperature dekat sini, mesti low temperature minus high temperature. Okay, so temperature kita ada dua unit. 1 degree Celsius dan 1 Kelvin. Okay, so apabila dia tanya pasal perubahan temperature, okay, SI unit untuk temperature adalah Kelvin sebenarnya. Okay, tetapi kalau kita cari beza, okay, kalau kita cari beza, dia boleh dalam degree Celsius ataupun Kelvin. Sebab perbezaan temperature tu akan sama. Okay, so macam mana nak tahu sama? Kita kena check. Okay, contohlah 20 degree Celsius, perbezaan temperature dia, okay, kita kata T low dia adalah 20, T high dia adalah 30 degree Celsius. So dia punya perbezaan temperature 20 minus 30 is 10. Betul? Okay, katakanlah saya nak convert pergi Kelvin. Okay, katakanlah saya nak convert pergi Kelvin. Untuk convert pergi Kelvin, jangan ambil 10 ni yang kita convert. Kita kena convert daripada temperature asal. 20 plus 273.15 Kelvin. So, kita dapat mungkin 293.15 Kelvin. Itu adalah T low. Kemudian T high pula adalah 30 degree Celsius plus 273.15. So, dia akan jadi dekat situ. Berapa? 273 plus 30. Dia akan jadi 303.15 Kelvin. So, bila awak cari perbezaan temperature,
Kelvin, 303.15 minus 213, awak still akan dapat negative 10 Kelvin. So, dia dari segi value, dia adalah sama. So, that's why saya kata untuk perbezaan temperature, kita boleh ambil degree Celsius ataupun Kelvin. Okay. Kemudian, kita terus lagi dengan thickness ataupun length. Okay, thickness atau length yang dimasukkan dekat sini. Okay, kat mana heat to transfer? Daripada point ni kepada point ni. So, kita akan kira berapa thickness kat sini. Okay, dia boleh jadi length, dia boleh jadi thickness lah. Alright, so ini unit dia mesti dalam meter. Okay, so lagi apa lagi yang senang untuk kita check unit? Cross sectional area. Cross sectional area takkan tak tahu kan? Area M square. Okay, cross sectional area dekat sini, satu saya nak highlightkan, dia adalah cross. So, cross sectional area. Dia bukan surface area. Macam contoh dalam kes dekat atas ni, ini adalah area of circle. Okay, so kalau road dekat atas macam ni, okay, so heat flow daripada sini ke sini, so kita tahu dia adalah sebenarnya cylinder. Okay, so dia adalah area of circle dan cara untuk cari dia pi r square lah. Okay, dia boleh jadi circle, dia boleh jadi square, depends lah pada kita punya objek. Okay, so kita kembali kepada temperature gradient dt over dx. So bila kita dah tahu dt adalah change in temperature, X adalah thickness, so kita boleh tahu unit dia. dt kita boleh ambil SI unit teruslah. Kelvin over meter. So ini adalah unit bagi temperature gradient. Okay. Dan last kali thermal conductivity. Okay. So ini kena check sebenarnya. Kena susun balik semua equation tu. Jadikan K as a subject. So K tu akan jadi unit dia W, M negative 1, K negative 1. Okay, so ini adalah unit bagi thermal conductivity. Alright, so next, kita kena tahu juga apa maksud negative sign dalam equation ni. So negative sign here adalah bermaksud heat flow towards the direction of decreasing temperature. That's why apa yang saya highlightkan dekat sini, mesti T low minus T high. Mesti dapat negatif bila kita tolak so that kita boleh cancel out the negative sign dalam formula tu. Okay, so jangan fokus kepada final minus initial. Okay, dan selalunya final tu dia mesti low. Initial tu mesti high. That's why dia akan jadi low minus high lah. Okay, so ingat saja T low minus T high. Okay, kemudian next adalah kita nak tahu pasal thermal conductivity. Okay, thermal conductivity ni nak check unit dia kena susun macam ni lah. Okay, kena susun macam ni. So kita kena check apa unit bagi dq dt, apa unit bagi area, apa unit bagi dt dx. So kita akan dapatlah unit bagi k. Oh, satu lagi. dq over dt. dq over dt ni selain pada unit dia joule per second, okay, kita ada another unit iaitu watt. Okay, so ini kita tak belajar dalam chapter 5 dulu. So tak apa, just extra information sahaja. Okay, so satu benda saya nak highlightkan pasal thermal conductivity ni, okay. So bila thermal conductivity kita tinggi value dia, okay, kita punya rate of heat flow akan tinggi. Okay, so in general, selalunya good conductor yang akan ada high K, large ataupun large thermal conductivity. Selalunya lah. Sebab kita kata K yang tinggi, okay, K yang tinggi, in general dia adalah good conductor. Okay, sebab dia punya rate of heat flow tu laju. Okay, so boleh faham lah, bila rate of heat flow tu laju, mestilah usually itu adalah metal kan, good conductor. Okay, alright, so untuk example 1 ni, saya terus, saya rasa mostly dapat jawab. Mungkin ramai yang confused dari segi how much heat flow sahaja. Okay, so dalam kes ni dia bukan nak rate, dia bukan nak joule per second, tetapi dia hanya minta joule sahaja. Okay, dia hanya minta Q, which is heat. That's why dia ada bagi for 1 hour dekat sini. So that is the represent time yang awak mesti convert in second. Okay, so the answer is Q is equals to 9.24 times 10 to the power of 8 joule. Okay, so ini jawapan untuk example 1. Just goodness saja formula yang diberi. Okay. Okay, so next video saya akan proceed dengan learning outcome 8.16. Okay, thank you semua.